Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini. Persoalan atau isu hari ini adalah, adakah PAS akan kembali berpelukan dengan DAP demi kuasa politik? Persoalan ini menimbulkan kontroversi besar dalam kalangan pengikut setia PAS, UMNO, dan pemerhati politik tanah air. Dalam dunia politik, adakah prinsip boleh dijual beli demi mencapai kedudukan dalam kerajaan? Kenyataan terkini oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, memberikan satu sindiran pedas terhadap PAS yang dikatakan akan sanggup bekerja sama dengan mana-mana parti termasuk DAP jika ia membawa mereka kembali kepada tampuk kuasa. Fuad menegaskan bahwa PAS mempunyai sejarah pragmatik di mana parti tersebut sentiasa mengeluarkan fatwa politik demi menghalalkan apa jua tindakan yang mereka ambil. Ini menunjukkan kepada sikap PAS yang dikatakan seringkali mengambil pendekatan fleksibel dalam membuat keputusan politik demi memenuhi kepentingan parti mereka. Dalam catatan di laman Facebooknya, Fuad menyatakan bahwa jika PAS benar-benar mahu segera dalam kerajaan, mereka boleh saja menyertai kerajaan Madani yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi UMNO, katanya, langkah sedemikian tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada mereka. UMNO tidak akan membantah. Ia tidak akan mendatangkan kudis kepada UMNO. Luka bersatu akan tambah dalam, sindir Fuad. Menunjukkan bahwa perpecahan politik di pihak Perikatan Nasional, khususnya antara PAS dan Bersatu, mungkin akan lebih memburuk. Pandangan ini menguatkan lagi dakwaan veteran UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kuli. Kuli sebelum ini menyatakan bahwa PAS sering mencari peluang untuk bekerja sama dengan mana-mana parti yang boleh memberikan keuntungan politik kepada mereka. Beliau merujuk kepada Muafakat Nasional, satu gabungan politik antara PAS dan UMNO yang pernah menjadi satu pakatan kuat tetapi kini dilihat sebagai tidak lagi relevan dalam konteks politik semasa. Menurut Kuli, PAS tidak mempunyai masalah untuk bekerja sama dengan mana-mana pihak asalkan ia dapat menjamin kuasa kepada mereka. Kenyataan ini memberikan gambaran jelas terhadap bagaimana prinsip politik PAS seringkali dipersoalkan, terutama apabila mereka berdepan dengan cabaran untuk kekal relevan dalam pentas politik negara. Apabila tidak lagi berada dalam kerajaan, PAS dilihat sebagai gelisah, mencari jalan untuk kembali berkuasa. Malah, Fuad juga menyindir bahwa PAS mungkin akan kembali bersekongkol dengan DAP, walaupun hubungan antara kedua-dua parti itu sering menjadi bahan kritikan keras oleh PAS sendiri dalam pelbagai ceramah politik. Persoalannya sekarang, adakah PAS benar-benar bersedia untuk mengorbankan prinsip yang mereka pegang selama ini demi kuasa? Jika PAS memilih untuk menyertai kerajaan Madani, langkah itu pastinya akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan penyokongnya yang selama ini percaya bahwa PAS adalah parti yang berpegang teguh kepada prinsip Islam dan menolak kerjasama dengan parti-parti yang dilihat sebagai tidak selari dengan perjuangan mereka. Kontroversi yang bakal timbul juga tidak dapat dielakkan karena PAS pernah secara lantang menolak DAP terutamanya dalam isu-isu berkaitan Islam dan kepentingan Bumi Putra. Namun jika dilihat dari perspektif real politik, pragmatisme yang ditonjolkan oleh PAS mungkin dianggap sebagai satu strategi politik yang bijak untuk terus kekal relevan dalam politik Malaysia yang sentiasa berubah-ubah.
Dalam keadaan di mana politik seringkali dipengaruhi oleh permainan kuasa, adakah prinsip benar-benar menjadi keutamaan? Atau adakah kuasa menjadi matlamat utama yang dicapai melalui apa cara sekalipun? Bagi sesetengah pihak, keputusan PAS untuk mempertimbangkan kerjasama dengan mana-mana pihak, termasuk DAP, dilihat sebagai satu bentuk pengkhianatan kepada perjuangan asal partai tersebut. Penyokong tegar PAS mungkin melihatnya sebagai satu kompromi yang tidak boleh diterima, terutama apabila PAS sebelum ini seringkali mengkritik DAP dalam isu-isu berkaitan agama dan budaya. Namun, tidak dapat dinafikan bahwa dalam politik, peralihan strategi dan kerjasama adalah perkara yang biasa selagi ia memberi manfaat kepada kedudukan parti. Dalam konteks ini, adakah PAS bersedia untuk menerima reaksi negatif daripada sebahagian besar pengikutnya jika mereka memutuskan untuk menyertai kerajaan Madani? Atau adakah mereka percaya bahwa kuasa politik yang diperoleh melalui langkah pragmatik seperti ini akan memberi manfaat jangka panjang kepada parti? Hanya masa yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh kepimpinan PAS dalam situasi ini. Namun yang pasti, persoalan mengenai keutuhan prinsip dalam politik tetap menjadi perdebatan utama. Adakah PAS akan kekal berpegang kepada prinsip yang mereka laungkan selama ini, atau adakah mereka akan mengorbankan prinsip tersebut demi kepentingan kuasa? Pandangan Anda bagaimana? Sila utarakan pandangan Anda dalam ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk isu-isu yang akan kita kupas di masa akan datang. Terima kasih.